An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun daripada kamu yang berwudu dan melebihkan basuhannya kemudian berdoa, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ia boleh memasukinya melalui pintu yang ia kehendaki. Riwayat Muslim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Kota Baru 89.8 FM. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun waktu ini bertemankan saya Faiz Haji Osman. Khamis 9 malam. Setiap hari Khamis kita akan bawakan satu lagi perkongsian untuk kita ikuti pengajian ilmu kita. Saya harap anda dah pun bersedia. Boleh dengar dekat radio perkongsian ini. Tonton juga di Facebook kita secara langsung malam ini, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Kita nak ikuti kisah-kisah tokoh-tokoh ulama' terdahulu. Kita nak bawakan dalam Hayatus Salihin pada malam ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun berada atas talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni ada sambungan, ada kisah lagi seorang tokoh yang akan kita bawakan pada malam ini untuk sama-sama kita kenali dan kita pelajari sama-sama kisah beliau bersama dengan kita akan ikuti kisah Abu Muslim Al-Khawlani. InsyaAllah kita akan bawakan pada malam ini. Kita nak ikuti sama-sama. Anda boleh ajak seisi keluarga untuk dengarkan perbincangan kita, kuliah ilmu kita pada malam ini. Silakan Ustaz untuk pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim khair. Terima kasih kepada Didi Haji Faiz bin Haji Osman, Allah sihat dan afiat, para asatidzatul kiram, babuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia kita sehinggalah tidak sedar, masya-Allah, kita dah masuk pada bulan Zulhijjah, masya-Allah. Ini kita berada pada detik-detik waktu yang sangat diberkati Allah, ya, pada waktu-waktu yang sangat besar nilainya, iaitu setiap amal soleh yang dilakukan pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini juga sebahagian daripada amal soleh yang akan mendapat kita katakan nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu-dulu kita hadir di masjid, sekarang ni dengan keadaan yang berlaku ni dan COVID pun masih meluas, dengan kita hidupkan majlis ilmu di rumah masing-masing, mudah-mudahanlah bercahaya rumah masing-masing dengan kita katakan cahaya ilmu, dan turun rahmat di rumah masing-masing sehingga dengannya datangnya ketenangan, sakinah pada jiwa kita. Mengingat
soleh juga merupakan sebab turunnya rahmat. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya rahmat itu membawa ketenangan kepada jiwa-jiwa yang lara. Di saat-saat kita katakan manusia semua dalam kerisauan dan kebimbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan. Ahbabuna fillah, kisah kita pada malam ni kisah yang sangat-sangat hebat, iaitu berkenaan dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Cuma nak masuk pada kisah Abu Muslim ni, kita akan kembali sedikit dulu pada kisah yang lain, iaitu bagaimana dengan Abu Muslim ni tiba-tiba jadi terkenal. Dalam hal keadaan dia orang tak mengenalinya, tiba-tiba menjadi orang yang hebat. Berita mengenai Rasulullah SAW jatuh sakit selepas menunaikan haji terakhir tersebar luas ke seluruh tanah Arab. Kesempatan ini membuka ruang kepada syaitan untuk memperdaya Al-Aswad Al-Ansi untuk beralih semula kepada kekufuran setelah beriman. Dia berdusta dengan mendakwa di hadapan kaumnya di Yaman bahawa dia adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aswad Al-Ansi juga telah merampas tahta dengan membunuh Raja Yaman dan mengahwini isteri kepada raja tersebut. Bahkan dia mengumpulkan kekuatan yang sangat besar, memurtadkan ribuan manusia. Inilah yang kita katakan fitnah yang berlaku di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW sudah pun berlaku keadaan yang sedemikian. Aswad Al-Ansi merupakan seorang yang gagah, bertubuh tegap, kejam dan bengis. Di zaman jahiliyah dia adalah seorang ahli nujum dan mahir dalam silap mata. Selain itu dia juga seorang yang petah bercakap, bijak berbicara, mampu mempengaruhi fikiran orang ramai dan mampu menarik sokongan orang lain dengan bakat dan harta yang ada padanya. Setiap kali berada di khalayak ramai, dia akan memakai kain selubung berwarna hitam supaya kelihatan berlainan dan hebat dalam penampilan daripada orang lain. Da'iyah Aswad Al-Ansi ini begitu cepat tersebar ke seluruh Yaman, ibarat api yang marak menyala. Inilah gejala murtad yang awal berlaku. Selain daripada di Yamamah berlakunya gejala murtad dengan munculnya Musailamatul Kazzab, maka di Yaman juga ada gejala murtad. Ini sebelum Nabi kita wafat ni, iaitu dengan munculnya Aswad Al-Ansi yang merajai Yaman dan juga memurtadkan penduduknya. Apatah lagi apabila dia disokong oleh kabilahnya Bani Mazhij. Bani Mazhij ketika itu merupakan kabilah yang terbesar dari segi jumlah, pengaruh dan juga kuasa di Yaman. Di samping kemampuannya untuk menipu dan memperdaya, dia juga menggunakan bijak pandai dalam kalangan pengikutnya untuk membantu da'iyah kesesatannya ini. Dia pernah mendakwa di hadapan orang ramai bahawa malaikat telah turun dari langit membawa wahyu kepadanya dan menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Bagi meyakinkan orang ramai bahawa dakwaannya itu benar, dia menggunakan pelbagai cara. Antara caranya ialah dia menyihir pemikiran manusia dengan menghantar pengintip-pengintip. Dihantar pengintip, tengok perbualan harian fulan bin fulan apa, begitu juga keperluannya apa, masalahnya apa. Ini juga di antara apa yang dilakukan oleh rahib-rahib Nasrani suatu ketika dahulu. Bagaimana cara nak memperdayakan pengikut-pengikut mereka. Iaitu apabila orang tadi datang nak cerita masalah, Aswad kata aku dah tahu dah semua. Kemudian boleh diceritakan pula satu-satu. Hanya itu muslihat. Sebab itulah ada dalam kalangan para ulama Islam yang mengatakan sihir itu bukan hanya sekadar pengaruh, kita katakan bukan hanya sekadar pengaruh kita katakan mistik yang boleh dikatakan sihir. Bahkan termasuk dalam makna sihir ialah orang yang menyihir pemikiran manusia hanya dengan hela. Hanya dengan hela. Hatta dengan cara dihantar pengintip untuk dengar kampung ni ada masalah apa,
Ya, ketua kampungnya sakit apa, orang ni ada apa masalah, maka bila dia datang tu seolah-olah dia dapat menyelesaikan semuanya sekali, sedangkan sebenarnya itu hanyalah helah sahaja. Ya, ia juga bagaikan sihir yang memukau pemikiran manusia sehinggalah dakwaannya bahawa dia menerima wahyu daripada Tuhan ya dapat diterima ya, kerana dia rasakan kagum ya dengan penyelesaian masalah yang telah dilakukannya. Ini menyebabkan pengaruhnya begitu cepat tersebar dan begitu masyhur. Pengikutnya semakin ramai. Dengan pengikut-pengikut yang semakin ramai ini, dia berjaya menguasai Sana'a. Daripada Sana'a, pengaruhnya berkembang pula ke kawasan-kawasan yang lain. Akhirnya, seluruh kawasan Hadramaut dan Taif, Bahrain dan Aden jatuh ke tangannya. Luas jajahan dan juga kawasan Aswad Al-Ansi ini. Apabila pengaruhnya mula stabil dan seluruh kawasan serta masyarakat di situ tunduk kepadanya, dia mula mengalih pandangannya kepada penentang-penentang agamanya, iaitu orang-orang Islam yang mempunyai keimanan yang teguh dengan agama yang benar. Orang-orang yang berkeyakinan penuh dengan Nabi SAW. Orang-orang yang meyakini bahawa baginda SAW adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada lagi Nabi sesudah baginda SAW. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ya, mereka lah yang menjadi sasaran Aswad Al-Ansi dengan kezaliman-kezalimannya. Dia bertindak kejam terhadap orang-orang ini dan mengenakan hukuman yang berat ke atas mereka. Di antara orang pertama yang merasai kekejaman Aswad Al-Ansi ialah Abdullah bin Thawb, atau beliau dikenali dengan panggilan Abu Muslim Al-Khawlani. Inilah ya individu yang kita nak ceritakan pada malam ini ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang tokoh yang teguh pegangan agama dan imannya serta tegas menyatakan kebenaran. Beliau telah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah dan menolak segala kesenangan dunia. Ya, jadi beliau ni juga tergolong dalam kalangan tabi'in kerana dalam hidupnya tidak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenepikan segala keseronokan hidup dan mewakafkan hayatnya untuk mentaati Allah dan menyeru manusia ke arah mengabdikan diri kepada Allah. Beliau melaburkan dunia yang fana ini untuk mengecapi alam akhirat yang kekal abadi. Begitulah kehidupan Muslim Al-Khawlani. Oleh itu orang ramai amat menyanjunginya dengan sanjungan yang tinggi terhadap kepribadiannya yang soleh. Bagi mereka Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang suci, yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah, dan doanya merupakan doa yang diperkenankan oleh Allah, sehingga terkenal beliau ni seorang yang mustajab doa. Ya, Abu Muslim ni terkenal orang yang mustajab doa. Aswad Al-Ansi berhasrat untuk mengenakan hukuman yang amat berat kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Tujuannya bagi menakutkan dan menguasai orang-orang yang cuba menentang dakwah kesesatannya secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Dia mengarahkan pengikut-pengikutnya supaya mengumpulkan kayu di tengah-tengah kota Sana'a. Kemudian kayu-kayu itu dinyalakan. Dia mengajak orang ramai supaya datang menyaksikan upacara pengakuan seorang ulama dan seorang abid, yakni ahli ibadat. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani akan kenabiannya. Ya, dia buat macam tu seolah-olah macam zaman Namrud nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Ya. Masya Allah. Maksudnya dalam sejarah umat Nabi Muhammad ni ada. Ya, ini yang kita katakan sejarah itu sentiasa berulang. Ya, kita kena ambil pengajaran daripada ya kejadian-kejadian pada umat yang lampau. Macam mana kalau masyitah direbus hidup-hidup, ya, maka begitulah juga ada dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdullah bin Huzafah As-Sahmi dengan kumpulannya yang ditangkap di Rom. Kemudian seorang demi seorang dicampakkan ke dalam kawah berisi minyak. Masya Allah. Jadi sejarah itu berulang. Ya, kita kena ambil pengajaran daripada kejadian-kejadian tersebut. Maka ya, kalau kita baca juga dalam kitab-kitab sejarah wabak yang melanda umat manusia ni, ya, Imam Ibn Atib
Ibnu Athir kata sejarah wabak melanda manusia ni tidaklah lebih sampai lebih 2 tahun. Maksudnya dalam 2 tahun tu manusia telah dianugerahkan jalan penyelesaian. Mungkin kita katakan temui penawar dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dengan sejarah COVID ni, Masya Allah, bermula September tahun 2019 maksudnya September yang akan datang ni dah pun hampir dah genap 2 tahun. Mudah-mudahanlah ada jalan penyelesaian. Dia datang dan dia juga boleh pergi begitu sahaja dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita orang Islam pekat-pekat berdoa, pekat-pekat beristighfar. Ini bukan masa dah untuk kita salah menyalahkan antara satu sama lain. Bukan masa juga untuk kita berperang mulut sama kita, tapi masa untuk kita hadapkan jiwa raga kita kepada Allah dengan penuh kesucian hati, mengharapkan Allah ampun kita dan ampun semua orang. Mudah-mudahan Allah beri jalan keluar baik. Jadi Aswad Al-Ansi ini kumpulkan orang ramai, nyalakan longgokkan api yang sangat besar untuk bakar Abu Muslim Al-Khawlani ni depan orang ramai. Kalau Abu Muslim ni tak mengakui kenabiannya. Pada masa yang ditetapkan, Aswad Al-Ansi pun muncul di medan yang kini penuh sesak dengan orang ramai. Dia diiringi oleh penasihat-penasihat dan pembesar-pembesarnya. Para pengawal dan panglima-panglima tentera turut mengelilinginya. Dia duduk di singgasananya yang berhadapan dengan api yang sedang marak menyala. Beberapa ketika kemudian Abu Muslim Al-Khawlani diheret di hadapan orang ramai hingga sampai ke hadapan pendusta besar itu yang mengaku dirinya seorang nabi, tetapi tidak ada membawa jiwa rahmat sebagaimana para nabi diutuskan itu sebagai pembawa rahmat, bukanlah pembawa azab. Maka pendusta itu melihat dengan penuh takjub. Al-Aswad melihat ke arah api yang merah menyala dan kemudian memandang ke arah Abu Muslim sambil berkata, "Apakah engkau mengaku bahawa Muhammad itu utusan Allah?" Dengan berani Abu Muslim menjawab, "Ya, aku mengaku bahawa baginda adalah hamba dan utusan Allah. Aku juga mengaku bahawa Muhammad adalah ketua segala rasul. Aku juga mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi yang terakhir." Sallallahu alaihi wasallam. Merah padam muka Aswad Al-Ansi mendengar jawapan yang berani daripada Abu Muslim Al-Khawlani. Dan dia juga sambil marah-marah kepada para pengawalnya. Aswad bertanya lagi, "Apakah engkau mengaku aku adalah utusan Allah?" Tiba-tiba jawapan daripada Abu Muslim Al-Khawlani sangat menyakitkan Aswad. Apabila Abu Muslim mengatakan, "Telingaku ini tersumbat, tidak dapat mendengar apa yang kau katakan." Sambil menuding ke arah api yang marak menyala, "Kalau begitu akan kuhumbankan engkau ke dalam api ini." Ancam Aswad Al-Ansi kepada Abu Muslim. Dengan tenang Abu Muslim menyindir pedas. Dia mengatakan, "Jika demikian, api yang bahan bakarnya kayu ini akan menyelamatkan saya daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bata." Masya Allah. Kata Abu Muslim, kalau macam tu api yang marak menyala ni akan menyelamatkan aku daripada api yang lebih dahsyat, iaitu api neraka. Kalaulah beliau melafazkan kata-kata kufur dengan mengakui kenabian Aswad Al-Ansi. Bahkan api neraka itu dijaga oleh malaikat yang bengis lagi keras. Mereka itu tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Aswad cuba menenangkan suasana. Apabila suasana riuh dan juga nampak kemenangan di pihak Abu Muslim, dia cuba menenangkan suasana. Maka katanya, "Saya tidak akan membunuh engkau sekarang. Saya akan beri engkau peluang untuk berfikir semula." Setelah itu Aswad bertanya semula, "Apakah engkau mengaku bahawa Muhammad adalah utusan Allah?" Abu Muslim menjawab dengan suara yang tegas dan lantang, "Ya, aku mengaku bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allah telah mengutuskan Muhammad membawa agama yang benar dan sebagai Nabi yang terakhir." Sallallahu alaihi wasallam.
Aswad semakin marah mendengar jawapan itu dan bertanya lagi, apakah engkau mengaku bahawa saya adalah utusan Allah? Bukankah saya sudah katakan, kata Abu Muslim, telinga saya ini tersumbat tidak dapat mendengar apa yang kau katakan itu, kerana ucapan-ucapanmu itu merupakan maksiat kepada Allah. Masya Allah. Ya. Kemarahan Aswad semakin meluap-luap mendengar jawapan yang begitu tegas dan bersahaja daripada tokoh yang dihormati oleh kaumnya ini. Mahu saja dia mengarahkan para pengikutnya membunuh Abu Muslim ketika itu juga. Walau bagaimanapun sebelum sempat Aswad berbuat demikian, salah seorang penasihatnya berbisik. Penasihat ni bisik. Penasihat ni pun kufur juga. Kufur juga. Dan bisik kepada Aswad. Katanya, orang ini seperti yang engkau tahu adalah seorang yang berjiwa suci dan diperkenankan doanya. Allah tidak akan mengkhianati seorang mukmin yang tidak mengkhianatinya ketika susah. Jika engkau humban dia ke dalam api, kemudian Allah selamatkan dia. Kalau awak campak dia dalam api, tiba-tiba dia tak terbakar. Tiba-tiba dia tak terbakar. Macam mana Nabi Ibrahim tak dibakar oleh api. Sudah tentu apa yang engkau bina selama ni akan musnah sekelip mata. Pastilah pengaruh kekuasaan, kenabian yang dia dakwa, semuanya akan musnah apabila Abu Muslim diselamatkan Allah dalam api. Semua orang akan menolak kenabianmu. Jika sebaliknya api membakar tubuhnya, orang ramai akan kagum dan semakin menghormatinya kerana prinsip yang dipegangnya sehinggalah akhir hayat enggan mengakui kenabianmu. Mereka akan meletakkan dia sebagai seorang yang mati syahid. Adalah lebih baik jika engkau bebaskan dia dan halau dia dari negeri ini supaya engkau selamat daripada ancamannya. Jadi penasihat ni kata, tak tahulah penasihat 25% ke apakah. Penasihat ni kata apa? Lebih baik orang macam ni jangan siksa, jangan apa, halau dia keluar pada Yaman ni, pengaruh kita selamat. Dia juga tak boleh dah nak pengaruh orang lain. Aswad menerima nasihat syaitan itu. Aswad menerima, ini pengarang kata, Aswad menerima nasihat syaitan itu, dan mengarahkan supaya Abu Muslim Al-Khawlani dihalau dari negerinya, Yaman. Maka Abu Muslim pun berangkatlah meninggalkan Yaman. Tidak ada kota yang lebih dicintainya selain daripada tanah airnya, melainkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat beliau diusir, tidak ada lagi kota yang tempatnya Abu Muslim nak pergi kecuali ia membawa hati yang sangat lara dengan kerinduan untuk datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sememangnya berhasrat untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil maklum zaman Aswad Al-Ansi ini muncul, Nabi kita dah di akhir hayat. Dan 2 hari ataupun 2 malam sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita bagi tahu kepada Sayyidah Aisyah, malam ni seorang manusia yang sangat kejam, seorang manusia yang sangat dimurkai Allah, telah pun dibunuh. Maka Aisyah rasa heran, dalam keadaan Nabi kita duk sakit-sakit, tiba-tiba Nabi kita bagi tahu tentang kematian Aswad Al-Ansi. Lalu Nabi kita katakan, dia telah dibunuh oleh seorang lelaki yang sangat berkat daripada keluarga yang sangat diberkati. Maka pada ketika itu Sayyidah Aisyah kehairanan, siapakah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu Nabi kita katakan, fadha Fairuz, berjayalah Fairuz. Orang yang membunuh Aswad Al-Ansi ialah Fairuz Ad-Dailan. Fairuz Ad-Dailan. Dan Fairuz ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fairuz lah dengan kumpulannya bersama dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan juga yang lain telah menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi supaya segera menamatkan fitnah kesesatan yang berlaku di Yaman dengan membunuh Aswad Al-Ansi. Maka mereka berjaya menyusup masuk ke dalam istana dan membunuh Aswad. Namun ketika mana mereka bergembira dengan kematian Aswad,
mereka hantar utusan untuk sampaikan khabar gembira kepada Nabi kita berkenaan dengan mereka telah berjaya membunuh Aswad. Tapi saatnya utusan itu sampai ke kota Madinah sedang bersedih dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi mereka sangat-sangat mereka juga sangat berpuas hati walaupun tak sempat sampaikan berita itu kepada baginda Nabi, tetapi masya-Allah Nabi kita dah lebih awal tahu sehingga Nabi kita katakan dia dibunuh oleh seorang yang sangat berkat daripada keluarga yang diberkati. Lalu Nabi kita sebut pula Fadha Fairuz, berjayalah Fairuz Ad-Dailami yang telah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada para sahabat itu. Baik. Abu Muslim Al-Khawlani berangkat ke kota Madinah. Beliau sememangnya berhasrat untuk bertemu Nabi SAW. Walaupun beliau telah beriman, namun tidak berpeluang untuk melihat sendiri baginda Nabi SAW dan mengecapi nikmat persahabatan dengan baginda. Malangnya, sebaik sahaja tiba di pinggir Madinah, beliau terdengar berita kewafatan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah selepas baginda SAW. Hatinya terasa amat sedih mendengar kewafatan Nabi SAW. Dia datang jauh daripada Yaman bertemu Rasulullah SAW. Insan yang dipertahankannya sehinggalah sanggup walaupun dirinya dibunuh ataupun dirinya dibakar, asalkan dia tetap mempertahankan kenabian Rasulullah SAW. Dan beliau sampai dalam hal keadaan Nabi kita juga telah pun wafat. Setelah tiba di Madinah, beliau terus menuju ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah kita pun bila kita pergi ke kota Madinah, masjid itulah menjadi tempat utama kita. Masjid itulah menjadi tempat utama kita. Rasa macam dah tak sabar-sabar nak sampai ke Masjid Nabawi melihat kepada kubah hijau masya-Allah yang menaungi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, Pak dan semua kita semua semua kawan-kawan kita yang sudah buat catatan dan sebagainya, Allah rezekikan kita semua sekali yang mengaminkan doa ini. Insya-Allah mudah-mudahan direzekikan kita berulang-ulang kali dapat ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Beliau menambat untanya berdekatan pintu masjid, kemudian masuk ke dalam masjid dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berdiri berdekatan sebuah tiang di dalam masjid itu dan mendirikan solat. Sebaik sahaja selesai solat, Umar Al-Khattab datang kepadanya sambil bertanya, "Saudara ini datang dari mana?" Beliau disapa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dengan ringkas Abu Muslim yang masih lagi dalam keadaan kehibaan, dalam keadaan terharu dan tersedih dengan nikmat yang baru dikecapinya, yaitu dapat solat dalam Masjid Nabawi bersebelahan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab ringkas saja pertanyaan Sayyidina Umar itu dengan mengatakan, "Saya datang dari Yaman. Apakah yang dilakukan oleh Allah kepada sahabat kami yang dihumban ke dalam api oleh musuh Allah, tetapi Allah menyelamatkannya?" Jadi Sayyidina Umar tanya, tahu tak tentang berita seorang lelaki yang nak dibakar dalam api tetapi dia selamat daripada pembakaran itu? Tahu tak apa cerita tentang lelaki tadi? Tanya Umar ingin tahu. Sambil tersenyum, Abu Muslim membalas, lelaki itu sihat-sihat sahaja dengan nikmat Allah. Orang tadi sihat-sihat dan selamat saja dengan nikmat Allah. Umar cuba meneka, "Bukankah engkau orang itu?" Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, "Bukankah engkau orang itu?" Maka dengan senyum Abu Muslim mengatakan, "Ya, wahai Umar." Lantas Umar mengucuk dahi Abu Muslim sambil berkata, "Apakah engkau tahu apa yang telah Allah lakukan kepada musuh Allah dan musuh engkau itu?" Tanya Sayyidina Umar kepada Abu Muslim ni, "Tahu tak apa yang dah Allah balas terhadap musuh kamu, Aswad Al-Ansi dan juga musuh Allah?" "Tidak, saya tidak mendengar khabar semenjak saya meninggalkan Yaman," kata Abu Muslim, sebab dia bermusafir seorang diri dan tak mengetahui apa yang sedang berlaku di Yaman.
Maka kata Sayyidina Umar, Allah telah membunuh dan menjatuhkan kekuasaannya melalui tangan orang-orang mukmin yang sejati. Selepas itu Allah telah mengembalikan pengikut-pengikutnya kepada agama Allah semula. Ya, bila Fairuz Ad-Dailami, ya, ceritanya Faiz, Fairuz Ad-Dailami ni dia adalah sepupu kepada isteri, ya, Aswad Al-Ansi. Isteri kepada Aswad Al-Ansi yang dikahwin paksa tadi. Ya, yang suaminya dibunuh kemudian dikahwini oleh Aswad Al-Ansi. Maka Fairuz ni dia berpakat dengan isteri paksaan Aswad Al-Ansi ni untuk membunuh Aswad Al-Ansi. Maka akhirnya isterinya bagi jalan, ya, masuk ikut pintu sekian-sekian pintu rahsia, kemudian nanti alatan dan juga, ya, kita katakan, ya, kelengkapan perang tu dah disediakan di dalam kamar Aswad Al-Ansi. Maka apabila Fairuz Ad-Dailami masuk, Aswad yang sedang tidur, Fairuz terus letak pisau di lehernya dan ditekan, ya, sehinggalah terbunuh, ya, Aswad Al-Ansi ni. Dan ketika mana jeritan kuat suaranya itu, ya, menjerit kuat, kesakitan kerana dibunuh, maka pengawal-pengawal yang berada di luar semuanya terpa nak masuk ke bilik tersebut. Tetapi pada ketika itulah isteri kepada Aswad ni mengatakan, jangan kalian dekati, ya, jangan kalian masuk ke sini. Ya, Nabi Allah sedang menerima wahyu. Ya, suara yang pelik dan ganas itu kerana dia sedang menerima wahyu. Ya, maka orang-orang Islam yang lain sedang berkubu di luar, sedang mengepung istana. Ya, dan mereka menanti saja untuk kita katakan, ya, membuat serangan terhadap Aswad. Maka apabila, ya, Aswad telah dipenggal kepalanya, pada ketika itulah Fairuz Ad-Dailami, ya, naik ke menara yang tinggi, dan ketika mana masuk waktu subuh, beliau melaungkan azan dengan lawangan pada ketika itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ditambah lagi, dan aku bersaksi juga bahawa Aswad Al-Ansi adalah musuh Allah, ya, dan juga seorang pendusta. Maka pada ketika itu semua angkatan Aswad, ya, bingkas bangun, ya, nak menyerang Fairuz. Tiba-tiba mereka lihat kepala Aswad sudah pun berada di tangan Fairuz. Maka pada ketika itu, ya, padamlah kita katakan semangat mereka, ya, ketua yang mereka agung-agungkan, ya, pahlawan yang hebat yang mereka hormati, rupa-rupanya mati di tangan Fairuz dengan mudah sekali. Maka akhirnya mereka semua kembali kepada agama Islam, semuanya bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Ini yang Sayyidina Umar ceritakan kepada Abu Muslim. Allah telah membunuh dan menjatuhkan kuasanya melalui tangan orang-orang mukmin yang sejati. Selepas itu Allah telah mengembalikan pengikut-pengikutnya kepada agama Allah semula. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan untuk aku melihat kematian dan melihat penduduk Yaman kembali kepada Islam sebelum aku mati, kata Abu Muslim, ya, dengan penuh kesyukuran. Umar pula menyambut seraya berkata, saya juga memanjat pujian kepada Allah yang telah mempertemukan saya dengan umat Muhammad yang telah diperlakukan seperti mana diperlakukan kepada Nabi Ibrahim, Khalil Allah, iaitu, ya, umat Nabi Muhammad yang nak dibakar di dalam api yang marak menyala, tetapi, ya, Allah selamatkan dia. Setelah itu Umar membawa Abu Muslim menemui Abu Bakar. Apabila bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan tangan setianya kepada Abu Bakar. Abu Bakar mempersilakan beliau duduk di antaranya dengan Umar. Mereka berdua meminta beliau menceritakan apa yang telah berlaku, ya, kisah antara dirinya dan juga Aswad Al-Ansi. Hababuna fillah, Abu Muslim menetap di Madinah untuk satu tempoh yang agak lama. Dalam, ya, tempoh itu beliau sering berulang-alik ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan solat di Raudhah dan mempelajari banyak perkara daripada mutiara-mutiara hikmah dan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang terkemuka. Maka di antara mereka yang menjadi guru kepada Abu Muslim ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Dhar Al-Ghifari, Ubadah bin Samit, ya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ya, Auf bin Malik Al-Asja'i, dan ramai lagi dalam kalangan sahabat-sahabat yang terkemuka.
Tidak berapa lama kemudian Abu Muslim berhasrat untuk berpindah dan menetap di Syam. Tak lama sesudah itu beliau berhasrat nak berpindah dan menetap di Syam. Apa kisah selanjutnya kita sambung selepas ini, insyaAllah. Kita rehat seketika. Jadi anda kepada semua rakan pendengar Radio IKIM waktu ini yang mengikuti bicara kita untuk Hayatul Salihin, kita nak kembali selepas ini nak sambung lagi kisah untuk sama-sama kita dengarkan perbincangan kita dalam Hayatul Salihin ini. Jadi anda jangan ke mana, kembali dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. 20 tahun bersiaran Pagi IKIM Inspirasi Inforia. Kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Hayatul Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, dan kita masih lagi membawakan kisah untuk sambungan Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi anda terus bersama-sama ikuti di radio dan juga tonton di Facebook kami. Kita nak sambung kisahnya, bagaimana kisah perjalanan ke Syam dulu Ustaz. Babuna fillah, tidak berapa lama sesudah Abu Muslim menetap di Madinah Al-Munawwarah, beliau ada hasrat hati untuk tinggal di Syam. Abu Muslim berhasrat untuk berpindah dan menetap di Syam. Tujuan utamanya ialah untuk berhampiran dengan sempadan di Syam supaya dapat duduk bersama tentera Islam memerangi Rom. Tujuan dia meninggalkan kota Madinah itu adalah untuk berjihad fisabilillah bersama dengan angkatan Islam yang ada di perbatasan kaum muslimin, dan beroleh pahala bersama mereka berada di barisan hadapan tentera-tentera Islam. Apabila jawatan khalifah beralih kepada Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sering kali turut sama dalam majlis Muawiyah. Banyak kisah-kisah yang menarik diceritakan mengenai mereka berdua yang memperlihatkan kehebatan kedua-dua tokoh yang besar ini. Suatu hari ketika Abu Muslim masuk menghadapi Muawiyah, beliau melihat Muawiyah kelihatan agak menonjol dalam majlis yang dihadiri oleh ramai kenamaan, termasuklah pembesar-pembesar negara, panglima-panglima tentera, pemimpin-pemimpin masyarakat. Beliau dapat melihat bagaimana begitu ramai yang memberikan penghormatan dan sanjungan kepada Muawiyah. Dan hal itu menyebabkan Abu Muslim merasakan dia perlu buat sesuatu supaya Muawiyah tidak sombong dengan kita katakan pujian, sanjungan, dan begitu juga seolah-olah tak ada lagi orang yang lebih mulia. Maka pada ketika itu orang yang bijak, soleh, abid, yang kuat beribadah, yang bertakwa kepada Allah, Masya Allah, yang terkenal pula doanya mustajab, sudah semestinya orang yang sebegini ambil peluang untuk menyampaikan nasihat. Maka dalam keadaan itu, beliau lalu berkata, salam ke atasmu wahai khadam mukminin. Orang lain bagi salam ke atasmu wahai Amirul Mukminin. Tiba-tiba dia bagi salam ke atasmu wahai khadam mukminin. Wahai khadam kepada orang-orang yang beriman. Orang ramai menoleh dan cuba memperbetulkan kata-katanya. Mereka berkata, Abu Muslim,
Amirul Mukminin, bukan khadam mukminin. Amirul Mukminin. Beliau tidak mengindahkan kata-kata orang ramai itu. Ya, sebaliknya beliau sekali lagi mengulanginya. Salam sejahtera ke atasmu wahai khadam mukminin. Ya. Amirul Mukminin, kata orang ramai, wahai Abu Muslim. Ya, orang ramai terus menegurnya. Namun beliau tetap tidak mengendahkan, malah tidak pun menoleh kepada mereka. Beliau tetap dengan pendiriannya. Beliau menyambung lagi, salam ke atasmu wahai khadam mukminin. Apabila orang ramai menuntut supaya beliau menarik semula kata-katanya itu, ya, tiba-tiba Sayyidina Muawiyah mencela. Kata Muawiyah, biarlah Abu Muslim berkata demikian. Beliau sudah pasti ada sebab-sebabnya itu. Kata Sayyidina Muawiyah, mestilah Abu Muslim ni ada sebab-sebab kenapa dia ucapkan macam tu. Lalu Abu Muslim bangun menuju kepada Muawiyah, lalu berkata, sebenarnya setelah Allah melantik engkau memimpin manusia, engkau hanyalah ibarat orang yang diberikan satu kerja yang diamanahkan untuk menjaga sekawan kambing. Jika engkau menjaganya dengan baik, engkau jaga bulu dan susunya, engkau akan diberi upah. Jika seorang suruhan ini melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sehingga kambing yang kecil membesar sementara yang kurus menggemuk serta sihat daripada sebarang penyakit, orang suruhan ini akan diberi upah, tambah Abu Muslim. Tetapi jika orang suruhan ini tidak menjaga dengan baik gembalaannya hingga menyebabkan semuanya mati atau kurus atau tidak mengeluarkan bulu dan susu, orang suruhan ini tidak akan diberikan upah, malah akan dimarah dan dihukum. Inilah peringatan-peringatan kepada tiap-tiap orang daripada kita. Semua orang daripada kita ni adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu dia akan dipersoalkan atas kepimpinan dia sendiri. Suami pemimpin kepada keluarga, maka akan dipersoalkan. Begitulah juga pemimpin masyarakat, dia akan dipersoalkan. Ya, pemimpin negara lebih-lebih lagi akan dipersoalkan. Maksudnya semua orang kena tahu bahawa tiap-tiap jawatan itu tiap-tiap jawatan itu adalah satu cabaran. Ya, dalam satu hadis disebutkan man tuliya faqad zubiha bighairi sikin. Siapa yang telah dilantik maka dia sebenarnya telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Masya-Allah. Ini bagi mereka yang gemarkan kepada kedudukan jawatan tetapi tidak dapat melaksanakan amanah yang besar di sebalik jawatan itu. Maka Abu Muslim ni mengingatkan Sayyidina Muawiyah di saat Sayyidina Muawiyah merasakan dirinya masyhur, dirinya dihormati, dirinya disegani, dia tidak ada lagi orang yang kita katakan lebih kebal daripada dirinya, maka pada ketika itu tampil seorang yang soleh ini, masya-Allah, kalimah yang besar di hadapan seorang pemimpin untuk memberi teguran yang baik. Jadi kita lihat bagaimana cara beliau menyampaikan teguran dengan penuh hikmah dan juga dengan kebijaksanaan sehingga dapat diterima oleh Sayyidina Muawiyah. Oleh itu pilihlah yang mana yang baik untuk dirimu, kata Abu Muslim Al-Khawlani kepada Sayyidina Muawiyah. Lalu Muawiyah semenjak hari itu dia tertunduk kembali mengangkat kepalanya dan berkata, semoga Allah memberikan kebaikan untukmu wahai Abu Muslim. Setahu saya engkau adalah seorang yang memberi nasihat kerana Allah, kerana Rasulnya dan juga untuk kebaikan umat ini. Masya Allah, Muawiyah memperakui nasihat yang diberikan oleh Abu Muslim itu. Suatu ketika Abu Muslim mendirikan solat Jumaat di Masjid Damsyik dan Muawiyah pada ketika itu sedang menyampaikan khutbah. Muawiyah menyebut tentang perintah yang dikeluarkannya supaya menggali sungai berada dengan tujuan Sungai Barada, Sungai Barada, salah satu Sungai Barada berada suatu tempat dengan tujuan untuk memberikan air minuman yang bersih kepada penduduk Damsyik di Syam. Di tengah orang ramai itu Abu Muslim bangun dan berkata, wahai Muawiyah, ingatlah bahawa engkau akan mati hari ini atau esok dan tempat engkau nanti adalah di dalam kubur.
Jika engkau ada membawa bekalan, bekalan itu adalah untuk engkau di dalam kubur nanti. Jika engkau membawa tangan yang kosong, engkau akan dapati kubur engkau nanti akan sunyi sepi. Masya Allah. Ayat peringatan kepada Muawiyah. Saya memohon kepada Allah, semoga engkau wahai Muawiyah tidak merasakan bahawa jawatan khalifah ini adalah untuk menggali sungai atau mengumpulkan harta. Jawatan ini adalah untuk engkau menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan serta memimpin manusia ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan-pesanan orang soleh kepada seorang pemerintah macam Muawiyah tu pun dah soleh dah. Sahabat Nabi lagi, penulis Quran lagi. Muawiyah ni salah seorang penulis Quran. Hebatnya yang meriwayatkan hadis Nabi lagi, masya-Allah. Tapi macam mana nasihat daripada Abu Muslim ni kepada Muawiyah. Maka dengan sebab itulah kita di zaman ni patutnya lebih terbuka lagi menerima nasihat. Apabila kita bukan siapa-siapa kalau nak dibandingkan dengan Saidina Muawiyah. Wahai Muawiyah, jika engkau menzalimi seseorang, kezaliman engkau akan dihapuskan jika engkau melakukan keadilan. Kezalimanmu itu akan terhapus dengan keadilan. Jangan sekali engkau bersikap zalim, kerana zalim bererti malang di hari akhirat nanti. Apabila selesai Abu Muslim bercakap, Muawiyah turun daripada mimbar dan berkata, moga Allah merahmatimu wahai Abu Muslim, moga Allah merahmatimu, semoga engkau beroleh kebaikan. Ini atas nasihat yang telah kau berikan. Suatu ketika Muawiyah naik ke atas mimbar untuk bercakap. 2 bulan sebelum itu beliau telah memberhentikan bantuan kepada orang ramai. Muawiyah sebelumnya 2 bulan sebelumnya dah hentikan bantuan pada orang ramai. Tiba-tiba dia naik ke mimbar untuk bercakap. Ketika itu Abu Muslim bangun dan berkata, wahai Muawiyah, wang itu bukan wang engkau atau wang bapa engkau atau ibu engkau. Jadi apa hak engkau untuk menghentikan bantuan ini kepada orang ramai? Di saat orang ramai memerlukan bantuan. Muawiyah kelihatan marah mendengar kata-kata itu. Orang ramai ingin melihat apa yang bakal dilakukannya. Namun Muawiyah hanya meminta orang ramai supaya kekal di tempat masing-masing. Beliau kemudiannya turun daripada mimbar dan mengambil wudhu. Beliau menyiramkan sedikit air di kepalanya. Sebab apa? Orang yang marah ni kemarahan itu dapat dihilangkan dengan wudhu dan juga dengan air yang sejuk. Sebab Nabi kita katakan al-ghadabu, marah ni datang daripada syaitan dan syaitan itu daripada api. Maka saat Muawiyah rasa marah dengan kata-kata mungkin yang kita kata yang agak tegas daripada Abu Muslim terhadap dirinya, yang Abu Muslim tegur kerana beliau menghentikan yang kita katakan bantuan kepada rakyat. Maka pada ketika itu dia turun ambil wudhu, dia basahkan kepala dia. Beliau menyiram air di kepalanya. Setelah itu beliau kembali ke atas mimbar dan memanjatkan pujian kepada Allah, lalu berkata, Abu Muslim telah menyebut bahawa wang itu bukan wang saya atau bapa saya atau ibu saya. Apa yang dikatakan oleh Abu Muslim itu benar. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, marah itu daripada syaitan. Syaitan daripada api. Air pula memadamkan api. Jika kamu marah, hendaklah kamu berwuduk. Masya Allah. Muawiyah nak beritahu kata dia marah, tapi dia beritahu juga dengan penuh hikmah. Masya Allah. Dengan cara menyebut hadis Nabi. Dan kenapa beliau mengamalkannya. Masya Allah. Inilah orang yang beramal dengan ilmu. Bukan hanya sekadar kita katakan ilmu itu meniti di bibir. Dan kadang-kadang Masya Allah ramai yang share. Tetapi kena saat dia sendiri marah. Masya Allah. Tak teramal dengan apa yang dikongsikan itu. Jadi Muawiyah ni tunjuk sikap macam mana beliau beramal dengan hadis yang beliau riwayatkan. Wahai manusia, ambillah hak-hak kamu dengan berkat Allah Azza wa Jalla. Yakni allowance yang diputuskan tu dikembalikan balik. Masya Allah, begitulah kita katakan ketegasan Abu Muslim Al-Khawlani. Walaupun dia seorang tabi'in, tetapi dia dihormati. Dan dia menggunakan kedudukan dia yang terhormat tadi itu untuk menasihati para pemerintah. Kita sangat-sangat berharap di zaman kita ni,
munculnya orang-orang soleh yang disegani, dihormati oleh para pemerintah, yang mana dengan kesolehan mereka dan yang dirasai oleh pemerintah, rasa segan dengan mereka itu lebih mudah untuk kita mengatur kehidupan masyarakat. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Abu Muslim. Beliau merupakan satu contoh unggul yang berjuang menegakkan kebenaran. Semoga Allah meridai Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau juga merupakan teladan yang baik bagi mereka yang bersedia mendengar kebenaran. Tepatlah sekali kata-kata hikmah yang orang bijak pandai. Jangan kamu cerca mereka. Sebaliknya, ikutilah apa yang telah mereka lakukan. Jangan dicerca buruknya mereka pada apa yang mereka lakukan, tapi ikut kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Di akhir hayatnya, Abu Muslim Al-Khawlani seorang yang kuat beribadah, sehinggalah mengasingkan diri daripada orang ramai. Sehingga disebutkan oleh Osman bin Abu Atikah, salah seorang daripada yang hidup di zaman Abu Muslim ni, dia tengok kesungguhan Abu Muslim Al-Khawlani dalam ibadah, sampailah ke satu peringkat dia kata Abu Muslim ni terlalu fana dengan ibadahnya, maksudnya tenggelam dalam kelazatan dan keasyikan ibadah, hingga beliau pernah berkata, jika saya melihat syurga atau neraka dengan mata kepala saya sekalipun, saya tidak akan dapat melakukan lebih baik daripada ini. Masya Allah, maksudnya kalaulah nampak syurga dan neraka depan mata pun, nak buat amal yang lebih baik daripada apa yang sedang aku lakukan, aku dah tak boleh buat dah. Sebab apa? Itulah amalan yang terbaik. Itulah kita katakan ketaatan yang unggul yang telah dilakukannya. Kita kalau bagi tahu esok nak mati, hari ni teringat macam-macam lagi tak buat. Macam-macam lagi tak buat. Kita ni. Tapi Abu Muslim ni kata, dia ni kalaulah syurga dah ada depan mata pun, neraka dah ada depan mata pun, maksudnya dah akhirat dah. Dah menuju akhirat. Dah tak ada apa dah yang nak dilakukan. Dia telah pun memperhambakan dirinya dengan sepenuh ketaatan kepada Allah. Jadi, bukan hanya sekadar seorang penasihat yang hebat, tetapi seorang hamba yang sangat taat. Itulah rahsia kenapa doanya dimakbulkan Allah, dan rahsia kenapa dia mendapat tempat dalam hati orang-orang yang beriman. Kerana bila Allah cinta seorang hamba, Allah jadikan seluruh hamba-hambanya juga tunduk hormat dan cinta kepada hamba tersebut. Kita sangat-sangat mengharapkan adanya tokoh-tokoh unggul yang sebegini untuk kita katakan menyelamatkan ummah di hari ini dalam kebejatan berbagai-bagai masalah, dan juga kita katakan ujian yang sedang melanda. Wallahualam, mudah-mudahan kita dapat ambil faedah dari kisah Abu Muslim Al-Khawlani, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kebaikan yang telah ditunjukkan. Dan ingat pesan Abu Muslim tadi, semua orang daripada kita ada tanggungjawab yang tersendiri. Wallahualam. Saya jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini, bawakan kisah Abu Muslim Al-Khawlani. InsyaAllah kita ambil pengajaran untuk apa juga yang dah pun dikongsikan pada malam ini kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti, yang buat catatan, yang kongsi di komen, yang kongsi di Facebook anda. Silakan. Terima kasih banyak atas perhatian anda bersama-sama untuk ikuti Hayatus Salihin. InsyaAllah Ustaz, kita kesempatan lain kita jumpa minggu depan hari Khamis 9 malam untuk Hayatus Salihin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Hayatus Salihin akan kembali semula minggu hadapan. Tokoh lain pula akan kita bicarakan, dan insyaAllah ulangan yang dapat dengarkan hari Sabtu jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun
sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila lari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Ciri-ciri ahli syurga